Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang sedang menonton channel YouTube Meremang Studio. Jadi hari ini saya ada 3 cerita yang saya nak sharekan kat korang, yang mana cerita ni terjadi dekat diri saya sendiri sepanjang saya hidup 31 tahun ya. Kantoi umur tu. Jadi korang semua stay tune. Dan tapi sebelum tu, untuk korang yang baru sampai dekat channel Meremang Studio, korang dialu-alukan untuk subscribe saya punya channel, dan untuk korang dapatkan notifikasi setiap video yang saya upload, korang boleh tekan sekali butang loceng yang ada dekat sebelah button subscribe. So, sebelum kita mula cerita, Moh ni lagi 9. Moh kita layan Meremang Studio punya intro. Let's go. Selamat datang ke Meremang Studio. Kisah yang anda dengar hanyalah hiburan semata-mata. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Cerita yang saya nak ceritakan dekat korang ni, benda ni terjadi tak lama daripada sekarang. Benda ni jadi pada PKP, tak silap saya PKP yang nombor 2 kot. Okey, so ada satu malam ni saya dikontak lah oleh sepupu saya yang duduk dekat area Selayang. Saya ni tinggal dekat area Petaling Jaya. Jadi Selayang dengan Petaling Jaya lebih kurang dalam 30 minit lah kalau saya bawa slow lah. Okey, so sebenarnya hati saya berat nak pergi, tapi disebabkan waktu PKP dah lama sangat duduk kat rumah. Jadi jiwa saya ni membuat-buat nak keluar, sebab nak lepak je. Sebab kita orang waktu tu dah lama sangat tak keluar rumah. Jadi ada satu malam ni sepupu saya call saya. Dia kata, Dil, dia panggil saya Fadil Fadil, dia panggil saya Dil. Dia cakap apa? Dil, jom datang rumah aku lepak. Aku bosan gila ni, dah lama gila aku tak lepak dengan kau. Engkau pun tak keluar rumah, jauh kan. Ni dah tengah-tengah malam ni boleh keluar selamat. Aku polis tak ada. Saya pun dengan ajakan dia yang sangat-sangat merangsang jiwa saya waktu tu, saya pun fikir, nak keluar tak nak. Saya takut sebenarnya. Bukan takut apa, saya takut polis. Sebab rumah saya dengan dia agak jauh. Kalau dekat-dekat sebelah rumah tak ada hal. Rumah saya dengan dia kena lalu highway LDP. Jadi saya fikir. Waktu tu dah pukul dalam 10 malam. Okey, let's go lah. Saya pun beranikan diri, saya pergi juga dekat rumah dia. Saya pergi rumah dia sampai dekat sana dalam pukul 11 macam tu. Saya pun lepak dengan dia. Lepak tak ada apa. Malam tu setakat tu tak ada apa yang jadilah. Okey, tapi sepanjang saya jalan tu memang tak ada orang lah. Sebab waktu tu masa PKP nombor 2 tak silap saya, pukul 8 Petropam semua dah tutup. Petropam tutup, kedai tutup, orang dah tak dibenarkan keluar. Tapi saya ni ada satu sikap, saya degil dan saya tak mikir lah. Tadi saya lepas keluar. Memang malam tu tak polis, jangan kata orang tak ada, polis pun tak ada. Okey, so malam tu bila saya sampai dekat rumah dia, kita lepak macam biasa, borak-borak. Dan tiba-tiba saya tengok jam dah pukul 3 pagi, 3 lebih, 3:10 minit pagi macam tu lah. Jadi saya cakap, Din, aku nak gerak lah. Saya cakap kan, sebab dah lambat sangat ni kan. Waktu tu memang saya tak kerja pun, saya kerja sendiri pun. Tapi saya nak gerak balik lah, sebab waktu tu dah pukul 3 lebih kan. Jadi
Okey lah, sepupu saya kata okey lah, tak apa balik lah. Dia kata elok-elok lah macam biasa. Sebab sepupu saya ni kalau dengan saya, sebelum saya balik dia apa cakap elok-elok lah apa semua kan, baca doa ke apa benda. Okey, saya pun tak fikir apa-apa. Bila saya tak fikir apa-apa, saya pun macam biasa saya gerak. Okey, jadi ceritanya bermula dekat sini. Okey, so dalam pukul 3 lebih macam tu, memang tak ada orang lah. Sebab daripada pukul 8 kan tak ada orang. Jadi pukul 3 lebih lagi lah tak ada orang. Saya pun macam biasa, saya pun tak fikir apa-apa. Saya pun gerak lah daripada kawasan Selayang menuju ke Petaling Jaya melalui jalan Bulatan Batu Cave. Saya akan ikut Bulatan Batu Cave dan saya akan ikut MR1 dan saya akan masuk ke LDP. Okey, itu laluan saya lah. Okey, bila saya lalu, keluar je daripada rumah sepupu saya ni, saya perasan memang tak ada orang. Tapi pasal saya dah tahu, saya macam buat tak tahulah sebab saya datang tadi pun tak ada orang. Jadi saya balik ni takkan dah tiba-tiba ada orang. Okey, bila saya keluar daripada rumah sepupu saya ni, memang tak ada orang langsung. Saya jalan ikut bulatan, keluar pergi ke NSK, jalan memang tak ada orang. Jangan kata 5 minit sekali, 10 minit sekali, 15 minit sekali pun memang tak ada orang. Kadang-kadang tu ada tapi seberang jalan, bukan satu jalan dengan saya. Jadi saya pun jalan macam biasa, sampailah dekat area Taman Layang-Layang MRR2. Okey, bila sampai dekat sini, sebenarnya saya dah rasa macam ada sikit tak best lah. Sebab mungkin saya rasa tak ada orang, jadi keadaan tu seram. Jadi saya meremang macam biasa je. Saya tak nampak apa-apa pun. Tapi yang best ni geng, yang membuatkan saya seram, daripada tadi saya tengok dekat saya punya side mirror, memang tak ada orang dekat belakang saya. Bila saya melepasi kawasan Taman Layang-Layang, sebelum naik bukit, tiba-tiba dekat sebelah saya ada satu van putih yang sama-sama kelajuannya dengan motor saya. So saya rasa macam van apa ni kan, tiba-tiba ada orang. Tadi saya tengok kat back mirror, memang sepanjang jalan kita boleh nampak jauh kot, dan memang tak ada orang. Tiba-tiba ada van putih. Bila saya tengok, itu bukan van biasa geng. Sebenarnya van tu adalah van jenazah. Ya Allah, waktu tu saya punya rasa, saya tak tahu nak cakap apa. Lidah saya tak boleh nak sebut apa-apa. Mulut saya seakan-akan terkunci. Saya cakap dalam diri saya, macam mana van jenazah ni tiba-tiba ada dekat sebelah aku? Yang paling menyeramkan, korang tahu tak? Dekat van jenazah tu, biasanya van jenazah ni gelap, tapi van jenazah yang dekat sebelah saya tu terang daripada belakang sampailah ke bahagian driver. Saya punya takut, saya tak nak pandang pun siapa driver tu, apa yang ada dekat dalam, saya tak pandang. Tapi anak mata saya boleh nampak, memang terang benderang dia punya van. Yang membuatkan saya takut, dia bersaing dengan saya. So, jadi saya macam tak tahu nak buat apa. Saya dalam diri dah saya macam Astaghfirullahalazim, tolong ya Allah, tolonglah bantu aku ya Allah. Aku tak tahu apa benda yang ada dekat sebelah aku ni. Saya pun cubalah pecut motor saya. Yang membuatkan saya jadi tak tentu arah. Motor saya tak boleh laju. Seolah-olah motor saya tu kena tekan daripada belakang. Jadi dia memaksa saya untuk seiring dengan van tu. Bila keadaan tu naik bukit, saya pun terpaksa lah, saya tak pandang. Saya cakap apa? Lantak aku tak nak pandang, aku tak tahu apa benda sebelah aku ni. Saya pun terus jalan. Macam biasa saya cuba pulas motor saya tu, nak melepasi daripada van jenazah tu lah. Akhirnya Alhamdulillah, disebabkan saya ada baca-baca juga, tiba-tiba saya boleh lepas. Itu pun lepas sebab saya dah mula nak turun bukit. Tiba-tiba lepas. Bila dah lepas, saya pun terus lepas. Saya dah tak nak pandang apa dah. Okey, depan ni saya akan masuk kiri. Saya akan masuk kiri mengalir ke Wan Utama Petaling Jaya lah. Tapi sebelum masuk tu, saya pandang back mirror. Sebab benda ni, sekarang ni cerita dia, saya dah lepas daripada van jenazah tu geng. Saya dah lepas. Tapi apa yang menakutkan saya lagi, tambah takut lagi, saya baru je lepas daripada van jenazah tu. Bila saya tengok saya punya back mirror, van jenazah tu tak ada tau.
van jenazah tu tak ada. Saya tak tahu dia pergi mana. Kalau saya nampak lagi van jenazah tu kat belakang, bermakna okey lah, betul lah van jenazah tu. Sekarang ni saya tak nampak. Saya baru lepas daripada van tu. Macam mana van jenazah tu boleh tiba-tiba hilang? Kawasan tu gelap, van tu terang. Takkan saya tak nampak? Saya pandang kiri kanan, saya tengok belakang saya, memang saya tak jumpa mana van jenazah tu pergi. Saya punyalah istighfar banyak-banyak. Ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Apa benda ni yang kacau saya ni? Sepanjang umur saya tak pernah kena macam tu. Tapi malam tu memang the right time. Sebab waktu PKP, jadi saya memang takut gila. Muka saya dah tebal tau. Dia punya meremang tu. Tak tahu nak cakap macam mana, geng. Jadi bila saya dah melepasi benda tu, apa yang saya terfikir waktu saya on the way nak pergi rumah saya cakap, aku tak nampak pun siapa yang drive van tu. Sebab van tu seolah-olah macam buka tingkap. Sebab saya boleh nampak cerah dia tu macam tak ada tingkap, tak ada cermin. Jadi saya nampak cerah tu, tapi saya tak nampak orang tu. The best part is, okay, biasanya van, lampu daripada atas dia turun ke bawah, betul tak? Tapi yang saya nampak, van tu punya terang, cerah, macam seolah-olah ada lampu Kalimantan dekat bawah tu yang suluh ke atas. Nasib baik saya tak nampak siapa yang bawa. Tapi kalau saya nampak tu, saya tak tahu nak cakap apa. Tak nampak pun masalah juga. Jadi dengan keadaan takut, sepanjang perjalanan saya baca doa apa yang saya tahu waktu tu. Dan sebelum sampai rumah, ada satu perkara seram lagi yang saya nak kena tempuh. Rumah saya bertingkat, rumah saya tinggi. Masa tu dah pukul 3 dekat pukul 4 pagi lah. Saya cakap apa tau? Ya Allah, aku nak kena naik lift ni. Macam mana aku nak naik lift ni? Selama ni saya tak takut, tapi pasal dah lepas kena kacau, saya jadi macam takut tau. Tapi alhamdulillah, lepas saya parking motor, saya dah naik atas, saya terus masuk rumah bagi salam, saya terus mandi, dan saya terus chill dulu, lepak buat air dulu, dan saya istighfar banyak-banyak. Selepas tu dah tak ada apa-apa dah. Cuma cerita tu saya memang akan ingat sampai bila-bila. So itu adalah cerita pertama yang saya boleh kongsikan untuk korang, dan korang boleh nilai sendiri apa perasaan korang kalau korang berada di tempat saya. Jom kita pergi ke cerita yang nombor 2. Kita tengok apa pula ceritanya. Anda semua jangan ke mana-mana. Kisah meremang akan bermula sebentar saja lagi, yang akan disampaikan oleh hos anda, Abang Fad, dalam Meremang Studio. Okey geng, so cerita yang kedua ni adalah benda ni berlaku waktu saya kecil. Waktu tu saya seingat saya darjah 6 kot. Saya ada seorang mak angkat dekat rumah lama saya dekat area Putrajaya. Saya ada mak angkat. Mak angkat ni macam tak adalah mak angkat official pun. Saya selalu lepak rumah member saya. Mak dia tu dah macam mak saya. Jadi saya ni ada satu kali ni, ada satu kes yang menyebabkan mak mertua saya, mertua apa benda, kau bodoh janam. Mak angkat saya ni ada satu benda yang terjadi yang membuatkan dia orang satu family kena pindah pergi Perlis. Okey. Jadi saya dah lama tak jumpa. Tiba-tiba ada sekali tu mak angkat saya datang dekat Putrajaya. Dia nak ambil barang, dan waktu tu cuti sekolah. So mak angkat saya cakap, nak ikut tak balik Perlis? Dia kata balik Perlis, duduk dengan Daniel. Daniel tu anak lelaki dia yang saya kawan satu sekolah dengan anak lelaki dia. Jadi saya cakap dengan dia, bolehlah saya tanya mak saya lah. Waktu tu saya tanya mak saya kata okey pergi kan, habis cuti sekolah nanti suruh Cik Katie tu hantar balik ke rumah. Okey. So Cik Katie pun kata okey. Saya pun ikutlah dia orang. So perjalanan macam biasa, pergi Perlis, tak ada apa-apa jadi, dan sampailah saya kat sana, dan saya buat aktiviti saya macam biasa. Okey. So ceritanya bermula adalah mana ada satu malam tu, waktu tu dalam pukul 11 lebih macam tu lah. Okay. Anak mak angkat saya ni, which is kawan saya seorang ni, Daniel ni, dia ajak saya repair basikal.
Dekat betul-betul depan pintu rumah tok dia je. Ni rumah tok dia lah. Dia ajak saya repair basikal. Saya dengan tak ada fikir apa-apa, kita budak-budak, kita tak ada fikir apa benda. Jadi kita pun cakap okey lah kan, kita repair lah basikal lah. Dia repair basikal dia, saya repair basikal yang dipinjamkan kepada saya. So kita repair. Waktu tu dah pukul 12 lebih kat pukul 1. Okey, apa yang bestnya, waktu saya tengah repair, okey, kedudukan saya macam ni. Saya memandang ke pintu yang mana saya punya kawan ni, Daniel ni, tengah duduk menghadap saya. Okay, kita orang berhadapan lah. Jadi tengah repair, belah kanan ni kereta bapa angkat saya. Dia belah tepi rumah, lepas tu ada ke belakang lah, ada kawasan gelap kat belakang tu. Jadi saya tengah repair, saya ternampak satu kelibat putih yang menghala ke belakang. Zuh, sekali menghala ke belakang kereta. Saya terus saya macam, yelah budak, takutlah bila nampak kelibat putih lalu dekat atas bumbung kereta yang tengah parking tu. Saya cakap lah, Daniel, aku rasa macam kita tidur, ada apa dah. Saya cakap macam tu lah dekat dia. Kita tidur lah. Saya tak cakap yang apa yang saya nampak. Yang best je, korang tahu tak apa member saya cakap? Member saya cakap, alah tak apa, kau ngantuk ke kau takut? Alah kau tak takut, sini aku tahulah rumah tok aku tak ada apa pun kan, kau baca je apa-apa. Budak waktu tu dia tingkatan 1, saya dah jam 6. Dia cakap, alah kau baca je, Alhamdulillah ke, kau baca Quran Allah ke, tak ada apa sini kan. Saya pun macam okey, disebabkan dia dah bagi saya semangat macam tu, saya pun macam okey lah, walaupun saya nampak kelibat tu, saya macam tenang sikit lah. Okey, kita orang pun terus repair. Kali ni saya nampak lagi sekali kelibat yang sama, tapi berarah bertentangan. Tadi dia daripada belah saya pergi menuju ke kawasan gelap. Sekarang ni daripada kawasan gelap menuju ke arah saya lah. Tapi belah tepi lah. Bila saya nampak kelibat tu lalu sebelah saya dekat atas kereta, yang which is yang Daniel ni tak nampak lah apa yang jadi ni. Dia menghadap saya kan, dia menghadap ke depan, dia tak nampak. Saya terus lagi sekali saya terus tergamam, terdiam, dan saya cakap, Daniel, dah lah, jomlah kita masuk tidur cakap kan. Cakap, alah, dia cakap apa kat saya? Dia cakap, alah kau takut apa? Kau nampak apa? Alah kau relax je, kau baca macam benda yang sama. Dia cakap dekat saya, dia cakap balik. Dia cakap, alah kau baca je Al-Fatihah ke apa ke Allah ke, sini tak ada apa. Kau kenapa? Kau cuba cerita aku. Kau kenapa? Kau takut kenapa? Dia kan. Jadi saya ni nak bagi tahu dia, kita tak ada cerita nak, masa tu budak-budak tak ada nak, orang kata nak menjaga hati. Saya cakap lah, tak ada, sebenarnya dari tadi lagi aku nampak kelibat putih lalu dekat kereta ayah kau ni juga kan. Lepas tu dia pun macam, tak ada apalah kot, mana ada, alah tu perasaan kau je tu. Dan 5 saat lepas dia cakap macam tu, korang tahu apa jadi? Tiba-tiba dengan tak semena-mena, kita orang berdua dengar satu pekikan yang sangat kuat. Pekikan tu seolah-olah mengilai ke arah kita orang. Ya Allah, waktu tu tak tahu perasaan macam mana. Saya punya meremang. The best part apa tahu? Orang yang cakap tadi tu, yang kata bacalah apa-apa tu, dia lagi dulu, dia campak sepanah, dia pergi lari masuk rumah. Saya yang paling last sekali letak barang, saya lari ikut sekali masuk dalam rumah. Saya tutup pintu, kita orang nak gigil lah dalam pintu. Saya sempat sama dia, kau tadi kau cakap power sangat, ni nak dengar, kau dengar lah apa benda tu. Saya cakap macam tu. Korang tahu tak, malam tu bukan kita orang dua orang je dengar. Tok Wan dia, which is tok perempuan dia, tok Wan dia, tok laki dia dah tak ada dah. Tok Wan dia dengar, walaupun tok Wan dia tengah tidur. Mak angkat aku dengar, Cik Katie ni, dengan anak perempuan dia, nama dia Bella. Diorang semua ni dengan bapa angkat aku, bapa angkat saya sekali lah. Diorang semua ni tengah tidur tau. Diorang semua boleh terjaga disebabkan bunyi mengilai tu yang kuat gila-gila, seolah-olah macam dia dekat sebelah telinga kita je.
Bila aku dah lari masuk rumah, tiba-tiba bapa angkat aku sound. Dia cakap apa? Korang ni kenapa ni? Buat apa? Kenapa sekarang tak tidur lagi? Saya cakap lah, dia ni lah ajak dia pergi basikal tadi. Tiba-tiba nampak lah benda lalu. Lepas tu tiba-tiba dia bunyi mengilai semua. Tuan lari lah je kan. Yang best apa? Bapak mentua aku ni, ya Allah, dia punya berani. Dia boleh bukanya pintu tu, dia pergi keluar, dia pergi kejar je benda tu. Yang bestnya apa? Dia nampak benda tu ada dekat, bertinggi dekat pokok. Pokok yang depan rumah lah. Bermakna kalau ikutkan tadi, Daniel boleh nampak lah benda tu. Tapi pasal kita dah lari, aku rasa dia lagi tutup mata kot. Okay. So bapa angkat aku ni, dia pergi kat pokok tu, dia pergi sound je benda tu. Dia cakap apa? Kenapa kau kacau diorang? Kau pergi daripada sini, aku tak nak tengok kau punya muka kat sini. Kau tak payah kacau lah diorang ni budak-budak je kat tu. Lepas tu aku tak tahu apa jadi. Bila bapa angkat aku masuk dalam rumah, dia cakap dah tak ada dah. Apa ayah dah halau dia cakap macam tu. Jadi kita orang ni budak-budak, betul lah kot dia halau kan. Yang best apa? Okay, bila dah jadi kejadian macam tu, tiba-tiba mak angkat aku ni, Cik Katie ni dengan Bella, aku tengok, bila aku masuk dalam bilik, aku tengok diorang tengah menggigil tau. Aku ingatkan apa benda. Rupanya dia cakap benda tu bunyi betul-betul dekat sebelah bilik diorang tidur. Ya Allah, aku cakap kuat gila kot. Sampai tahap diorang ingat benda tu mengilai dekat sebelah bilik. Maksudnya benda yang kita orang dengar adalah benda yang betul. Bukannya kita orang ni macam imajinasi ke apa benda, tak ada. Semua orang dengar. So, bila benda tu jadi, barulah anak mak angkat aku yang si Daniel ni tahu yang aku ni tak bohong. Anda semua jangan ke mana-mana. Kisah meremang akan bermula sebentar saja lagi. Okey geng, so cerita ketiga ni terjadi dekat aku juga. Waktu tu aku rasa umur aku dalam umur 19-20 macam tu lah. Okey. Yang mana dulu aku duduk Langkawi sekejap, and then aku balik ke Kuala Lumpur dan aku menetap dengan mak aku. Tiba-tiba member lama aku ni atas aku dalam 6 tahun 7 tahun macam tu, dia call aku. Dia cakap, dia panggil aku kecil. Dia cakap, "Cik, engkau kat mana?" Saya cakap, "Kat rumah, aku bawa balik dari Langkawi, aku duduk sini balik." "Oh ya ke? Cantik lah tu. Kau boleh tak teman aku?" Saya cakap, "Teman apa? Pergi mana?" Dia cakap kan. "Kau teman aku balik Kelantan." Aku cakap, "Uish, Kelantan jauh tu kot kan. Kau nak buat apa balik Kelantan?" Dia cakap dengan saya, dia cakap bini dia dah 2-3 bulan dah duduk kampung kat Kelantan sebab bini dia dah nak bersalin. Jadi dekat sini dia duduk dengan family dia, bini dia duduk dengan family bini dia dekat Kelantan lah. Jadi saya cakap apa? Saya cakap balik bila? Saya cakap kan, balik bila? Berapa lama? Saya cakap, saya tanya lah detail-detail je lah sebab dia nak ajak saya. Saya kena bagi tahu mak saya juga sebab waktu tu saya bujang lagi. Jadi bila dia cakap, dia kata balik malam ni juga. Waktu dia bagi tahu saya tu petang, dia cakap balik malam ni juga. Dalam pukul 12 ke atas lah. Sebab 12 ke atas ni jalan tak jam. Lepas tu dia kata sejuk, tak adalah panas. Lepas tu tak adalah mengantuk lah. Semua dia tidur lah dulu, dia cakap macam tu. Balik pula lepas bini dia bersalin. Sebab bini dia dah nak masuk hospital lah dekat area Kelantan. Jadi dia target dalam 2-3 hari lah. Paling lama pun 4 hari lah dia cakap. Boleh ke tak teman? Saya cakap okey lah kalau macam tu. Saya tanya mak saya. Mak saya pun cakap okey. Dan malam tu kita orang nak gerak lepas pukul 12.30 malam. Okey, so cerita dia apabila saya tak pernah melalui jalan menuju daripada KL ke Kelantan. So saya ada dengar ura-ura yang Kelantan ni macam jalan pergi Kelantan ni macam dia seram sikit lah. Ada yang kawasan keras semua kan. Yang kawan saya ni pula, nama dia Along. Okay, Along ni pula dia pernah lah balik Kelantan sebab mak mentua dia, tapi dia balik siang, dia tak pernah balik malam. So dua-dua malam tu adalah malam yang pertama kali untuk kita orang daripada KL menuju ke Kelantan. Jadi sebelum kita orang gerak malam tu dalam pukul 8-9 malam, saya call kawan saya yang saya tahu dia orang Kelantan.
Saya call kawan saya cakap apa? Assalamualaikum Zul, aku ada benda nak tanya kau ni. Dia cakap, kenapa Fat? Dia cakap kan. Saya cakap lah, okey, malam ni aku nak teman member aku. Teman gimana? Dia tanya. Aku nak teman member aku balik Kelantan. Bini dia nak bersalin. Saya cakap, jadi aku nak gerak pergi balik Kelantan ni. Kau ada apa-apa pesanan tak untuk aku? Sebab aku tak pernah lalu jalan balik Kelantan. Bila member saya si Zul ni dengar yang saya nak balik Kelantan lepas pukul 12.30 malam, dia macam, ush, kau tak ada time lain ke nak balik? Dia cakap, memang member aku ni dia nak jalan memang pukul 12 je. Dia kata banyaklah alasan dia dalam pukul 12 tu. Jadi saya terimalah alasan dia. Aku terimalah alasan dia. Jadi kenapa je kan? Okay, tak apalah, kalau korang dah tak ada choice, boleh lah kau nak balik lepas pukul 12. Tapi dia cakap hati-hati dekat Bukit Tujuh. Saya macam, Bukit Tujuh kat mana tu? Tak tahu. Aku tak tahu macam mana nak tunjuk. Tapi nanti kau akan aku jumpa bukit lah. Saya pun macam okey lah. Masa tu saya macam tak anggap benda tu serius lah kan. Saya tak anggap benda tu serius sebab macam saya pun tak tahu info pasal Bukit Tujuh. Jadi saya cakap, ya ke? Dia kata apa? Okey Fat, kalau kau ada lalu dekat Bukit Tujuh ni, apa-apa yang terjadi, korang jangan berhenti, korang jangan tolong. Walaupun kau nampak ada kereta rosak tepi jalan, tak tahu, tak kisahlah benda tu kereta betul ke tak betul ke, kau jangan berhenti, kau terus je jalan. Jadi saya macam pelik lah. Saya cakap, kenapa macam tu? Orang dah rosak kereta kan, tolonglah. Dia kata, jangan. Dia kata, sebab kau orang balik lepas pukul 12, kau tak tahu apa yang akan jadi. Saya cakap, okey lah, saya pun ambil lah nasihat dia tu. Saya cakap, okey, tak apa, kalau macam tu kau nasihat, okey. Saya cakap, kalau lepas Bukit Tujuh boleh tolong orang. Saya cakap, lepas Bukit Tujuh tu terpulang kat kau, dia kata kan. Tapi kat Bukit Tujuh ni, kalau kau nampak orang tahan ke, orang tiba-tiba rosak tepi jalan ke, kau jangan berhenti. Saya macam, okey lah, tak apalah. Saya cakap kan, okey, terima kasih Zul, saya cakap tu kan. Okey, so bermulalah perjalanan kita orang. Kita orang gerak dalam pukul 12 lebih macam tu, 12 suku macam tu. Kita orang bergerak daripada Jalan Duta menuju ke Kelantan. Jadi kita orang pun berjalan macam biasa. Bila ada petrol pump, kita isi minyak, kita isi tol apa semua, dan kita orang belilah air Nescafe ke apa benda, dan teruskan perjalanan menuju ke Gua Musang. Okey, apabila sampai dekat area Gua Musang ni kan, saya ni macam curious lah. Saya curious, macam saya tanya, Long, member aku cakap hati-hati kat Bukit Tujuh. Bukit Tujuh tu kat mana? Saya cakap kan. Yang member saya, si Alon, dia kata, aku pun tak tahu Bukit Tujuh kat mana. Memang bini aku orang sini. Aku tahu rumah dia je, saya cakap kan. Saya cakap, takkan kau tak tahu Bukit Tujuh kat mana? Tak tahu aku kan. Kenapa? Dia cakap tak tahu. Dia cakap dengan aku, kalau lalu Bukit Tujuh, apa-apa kau jumpa, kau jangan berhenti, kau jangan tolong, kau jangan buat apa pun. Kau terus je jalan macam biasa, jangan pandang. Jadi Along ni pun, ya ke? Cakap kan, kenapa? Tak tahu, aku tak tahu. Sebab dia orang Kelantan kan. Dia bagi nasihat macam tu, aku ikut je lah. So Along ni tak tahulah kat mana. Saya pun terus. Lepas dalam 30 minit macam tu ke 20 minit, saya tanya lagi, Bukit Tujuh kat mana? Dia pun cakap tak tahu. Kau kenapa saya tanya Bukit Tujuh? Yelah, aku tak tahu kat mana kan. Kita nak standby benda ni kan. So saya bertanya, saya keep tanya dia. Lepas 5 minit 10 minit saya tanya, Bukit Tujuh kat mana? Bukit Tujuh kat mana Bukit Tujuh? Tiba-tiba kita orang ada lalu satu jalan yang jalan tu gelap. Kalau ada lampu pun sekejap sama-sama. Jalan tu berbukit-bukit tau. Waktu jalan dekat sini, saya terlupa tau yang Zul ni bagi gambaran macam mana kawasan tu. Saya pun waktu tu sibuk lagi bertanya dekat kawan saya, Bukit Tujuh kat mana. Tiba-tiba lepas saya tanya member saya ni, si Along ni, mana Bukit Tujuh, saya terperasan dekat belah kiri kereta ni, saya kan duduk belah penumpang kat depan. Belah kiri ni ada signboard besar lah. Tiba-tiba saya nampak ada batang signboard. Sebelah batang signboard tu ada satu benda putih. Benda putih tu seolah-olah sekujur tubuh yang berdiri tegak betul-betul sebelah tiang. Saya macam, ya Allah, apa benda tu? Saya terus alihkan pandangan saya. Saya terus tutup mata, saya terus istighfar dalam hati saya astagfirullahalazim benda. Okey, waktu saya benda ni jadi, member saya si Along ni pun senyap. Tapi sebelum tu pun dia memang senyap lah. Dia tak banyak cakap sangat. Jadi dia pun senyap. Saya macam tak adalah macam pelik sangat kenapa dia senyap kan. Jadi saya senyap sebab saya nampak dia ni, saya tak tahu kenapa.
So bila dah jadi benda macam tu, saya senyap, saya tutup mata, member saya ni teruskan perjalanan sampai dekat area depan, dekat tempat terang sikit, jauh lah, lebih kurang dalam 5 kilo macam tu. Tiba-tiba saya cakap dengan member saya cakap, Long, kau apa senyap? Saya cakap macam tu. Uish, aku tak tahu, aduh, cakap. Terus saya baca, kau nampak ke apa aku nampak tadi? Saya cakap macam tu. Cakap, aku rasa aku nampak kot kat tiang tu kan. Dia kata warna putih kan. Sudah, dia ni pun nampak. Patutlah dia senyap, geng. Patut dia senyap. Dia pun nampak apa benda yang saya nampak. Betul, saya tak cerita dekat apa-apa lagi kat dia, tapi dia tahu benda tu kat mana, warna apa. Jadi kita orang macam, ya Allah, apa benda weh, benda tu tadi dia. Itulah kau, dia kata dengan saya. Along ni marah saya. Dia cakap, itulah kau, sibuk daripada tadi tanya Bukit Tujuh mana, Bukit Tujuh mana, Bukit Tujuh mana. Sekali dia tunjuk dengan kau, padan dengan kau. Aku rasa itulah Bukit Tujuh, dia kata. Sebab dia dah bagi hint macam tu kan. Jadi saya pun, Allah, nak menyesal tak boleh, benda tu dah jadi. So kita orang start daripada saat tu, kita orang memang jaga mulut. Tak ada cerita benda pelik-pelik, tak ada tanya soalan pelik-pelik. Teruskan perjalanan. Okey, apabila kita orang teruskan perjalanan, kita orang terperasan dekat belakang kereta kawan saya ni ada satu kereta besar warna hitam. Dia follow rapat gila, cucuk serapat-rapat mungkin. Kita orang kanan, dia kanan, kita orang kiri. Kita orang potong satu kereta, dia potong satu kereta. Tapi dia punya rapat tu rapat gila-gila tau. Jadi kita macam, Long, apa benda ni Long kat belakang ni kan, duk rapat-rapat kita, kau nampak siapa driver? Kata tak nampak, sebab kereta dia macam kereta orang kaya, jadi gelap lah, mungkin dia tinted ke apa kan. Jadi kita orang ni rasa macam tak selamat. Depan sikit Along ni cakap, okey tak apa cik, depan sikit ada Petronas. Aku berhenti Petronas ni, tengok dia ikut ke tak ikut kan. Jadi sampai depan tu, orang tu terus ikut lah, kita orang terus ikut. Tiba-tiba ada Petronas belah kiri, tiba-tiba Along masuk belah kiri. Bila Along masuk, kereta tu pun ikut. Sudah, saya cakap apa benda ni kan. Bila kita orang turun daripada kereta, tiba-tiba pintu kereta belakang tu terbuka pintu dia. Dan yang turun adalah seorang perempuan. Yang best ni, dia seorang je perempuan dalam kereta tu, tak ada orang lain. Dia yang bawa, tak ada penumpang apa semua. Tiba-tiba dia cakap, dia tegur kita orang, Bang, Assalamualaikum bang, minta maaf bang, saya buat abang takut ke? Sebenarnya saya tak tahu kawasan sini bang. Dia cakap macam tu. Saya cakap, ya Allah, kenapa awak ikut kita orang macam tu? Kita orang dah jadi macam tak selamat, kita orang cakap kan. Dia kata, tak ada bang, saya ni saya seorang je perempuan, lagipun saya tak ada bawa kawan. Saya nak gerak pergi balik kampung kawan saya minta tolong ambil dia apa semua. Saya waktu siang kerja, malam ni je saya boleh gerak. Jadi saya gerak lah. Tiba-tiba tadi saya rasa macam kereta saya ada benda ganggu kan. Lepas tu ada macam-macam benda yang saya nampak sepanjang jalan saya. Saya ternampak kereta abang. Saya tengok abang ni insya-Allah orang yang baik, saya doa banyak-banyak. Jadi saya follow abang rapat-rapat kan. Saya tak tahu pula abang takut, dia cakap macam tu. Saya cakap, apa mana tak takut, ni kawasan kampung kot, lampu pun tak ada, tiba-tiba awak cucuk rapat macam tu, macam mana kita tak takut? Saya cakap kan. Okey, sekarang ni dia nak pergi ke Pasir Mas. Dia menghala ke Pasir Mas, kita orang menghala ke rumah ni lah, bini kawan aku ni dekat Merapoh. Jadi kita akan jumpa Merapoh dulu, Bukit Maruk. Bukit Maruk nama dia. Merapoh tu jalan. Okey, rumah kawan aku punya bini ni, rumah mak mertua ni dekat Bukit Maruk. Pasir Mas depan lagi. Jadi kita orang akan sampai dulu. Waktu tu dalam pukul 4:05 macam tu lah. So kita cakap, okey tak apa kak, akak ikut kita orang kan. Tapi tak payah cucuk rapat sangat. Apa-apa jadi kat depan dengan saya break nanti susah pula terlanggar, kata. Okey janji korang tahu dah lah akak kat belakang. Okey, kita orang pun beli Nescafe apa semua, basuh muka semua, dan kita orang teruskan perjalanan. So alhamdulillah, daripada Petronas tu terus menghala ke rumah member aku punya mak mertua ni, tak ada apa-apa. Dan akak tu pun selamat lah, aku harap selamat lah, selamat jalan menuju ke destinasi dia. Okey geng, jadi itulah 3 kisah seram yang terjadi dalam hidup aku sendiri, yang mana pengalaman aku sendiri yang aku lalui, yang aku boleh kongsikan dengan korang. Yang mana dekat dalam 3 kisah ni, ada yang baik, ada yang buruk. Yang mana buruk korang boleh tolak tepi, yang baik korang ambil, jadikan sebagai pengajaran hidup korang. Okey. Jadi untuk siapa
yang belum subscribe aku punya channel, korang boleh subscribe aku punya channel. Dan insya-Allah untuk video yang akan datang aku akan share lagi cerita-cerita seram, sama ada daripada aku sendiri ataupun daripada kawan-kawan aku ataupun daripada korang sendiri. Korang boleh email dekat aku punya email account yang iaitu meremangstudio@gmail.com. Nanti aku akan sharekan dalam description. Korang boleh tengok dalam description dan boleh email dekat aku. Jadi yang mana yang tak boleh email, yang nak WhatsApp aku ada letak aku punya nombor telefon dekat description, dan korang boleh WhatsApp aku, sama ada korang voice ataupun korang text aku. Tapi aku rasa better korang voice lah, korang lock voice tu dan korang cerita pengalaman korang, dan aku akan, insyaAllah aku akan ceritakan balik kepada viewer-viewer lain, bagi dia orang dengar dan bagi dia orang belajar apa yang pernah terjadi kepada korang. Jadi itu saja malam ini cerita daripada aku, host korang Abang Fad, dalam Meremang Studio. Sekiranya ada waktu kita dan ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah aku akan pastikan korang terhibur. Dan sebelum kita habis, korang anggaplah cerita yang aku ceritakan ni sebagai hiburan korang, dan jangan ambil serius sangat dengan apa yang aku ceritakan. So, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Meremang Studio, check it out. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Meremang Studio hingga ke akhir rancangan. Semoga kita semua akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.